Hai, selamat bertemu kembali. Diharap saudara-saudari sekalian sihat dan selamat dari ancaman COVID-19 yang nampaknya semakin mengganas ketika ini. Marilah kita mulakan dengan doa pagi ini. Bapa kami di syurga, kami berterima kasih kepadamu dan memohon kepadamu untuk bercakap kepada kami semasa kami merenung perumpamaan tentang pekerja di ladang anggur. Bukalah minda dan telinga kami agar kami dapat memahami kata-katamu seperti yang dimaktubkan dalam Alkitab. Bukalah hati kami untuk menerima ajaranmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bulan ini syarikat saya akan memberikan bayaran bonus. Syukur kerana dalam kemelut ekonomi sekarang masih dapat bonus lagi. Tak kiralah banyak atau sedikit, tetapi ini adalah satu anugerah rezeki tambahan bagi keluarga saya. Juga pada masa ini, pasti akan timbul gosip dan rumbutan antara pekerja dan rakan sekerja. Ramai yang akan cuba bertanya dan mencungkil, berapa bonus rakan dia dapat? Kalau dia mendapat lebih, gembira. Kalau kurang, jadi tak gembira. Lepas tu merungut, kenapa orang itu mendapat lebih walaupun kerja saya lebih banyak dari dia dan prestasi kerja saya lebih baik. Kalau tak tanya kan bagus, gembira saja kerana mendapat bonus. Sama juga dengan adik-adik yang masih belajar. Kenapa keputusan ujian dia lebih baik dari saya? Padahal saya lebih rajin belajar lebih masa dari dia. Dia selalu main game, tetapi keputusan dia lebih baik dari saya. Adakah perkara ini macam sangat biasa kepada kita? Kita selalu mengaitkan kerja dengan ganjaran. Hari ini kita akan merenung satu perumpamaan Yesus yang mencerminkan keadaan tadi. Petikan Alkitab diambil dari buku Matius bab 20 ayat 1 hingga 16. Bab 20 ayat 1 bermula dengan perkataan apabila. Ini menunjukkan ia adalah sambungan daripada sesuatu peristiwa sebelum itu. Jadi apa yang telah berlaku sebelum ini? Dalam Matius bab 19 ayat 16, ada seorang lelaki yang kaya datang bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal? Yesus menyuruhnya, taati hukum Allah. Orang itu menjawab, semua hukum itu sudah saya taati. Apakah lagi harus saya lakukan? Yesus berkata kepadanya, jika kamu hendak menjadi sempurna, pergilah jual segala sesuatu yang kamu miliki dan berikanlah wangnya kepada orang miskin dan ikutlah saya. Akibatnya, orang itu meninggalkan tempat itu dengan susah hati kerana dia sangat kaya. Lalu dalam bab 19 ayat 23, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, susah sekali bagi orang kaya menikmati pemerintahan Allah. Lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada orang kaya menikmati pemerintahan Allah. Apabila pengikutnya mendengar ini, lalu Petrus pun berkata kepada Yesus, lihatlah, kami sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Guru. Apakah yang akan kami terima daripada Allah? Daripada persoalan Petrus, ia menunjukkan bahawa dia dan pengikut Yesus yang lain berasa mereka telah membuat pengorbanan yang amat besar, iaitu meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Daripada dua perbualan di atas, kita nampak satu perbezaan yang nyata.
Orang kaya tidak sanggup mengedepikan segala kekayaannya, tetapi pengikut-pengikut Yesus telah mengedepikan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Lalu ini mendorong Yesus untuk menceritakan perumpamaan pekerja di ladang anggur. Kita harus mengetahui aktiviti ekonomi pada masa itu untuk memahami perumpamaan ini dengan baik. Masyarakat Israel pada zaman Yesus adalah petani dan ekonomi utama adalah pertanian. Anggur adalah tanaman yang penting. Pekerja diupah harian dan masa kerja yang lazim adalah dari jam 6 pagi hingga 6 petang selama 12 jam. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Bab 20 ayat 1 dan 2. Seorang pemilik ladang anggur keluar pada waktu fajar untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. Dia bersetuju membayar mereka upah yang biasa dibayar untuk kerja sehari, iaitu sekeping wang perak. Lalu dia menyuruh mereka bekerja di ladang anggurnya. Siapakah yang akan tauke ladang itu upah? Kalaulah kita ialah tauke ladang anggur itu, siapa akan kita upah? Pastilah kita akan mengupah pekerja yang paling berkebolehan dan kuat, kan? Lalu dalam ayat 3, pada pukul 9 pagi, pemilik ladang itu pergi sekali lagi ke pasar dan melihat beberapa orang sedang menganggur. Ayat 4, dia berkata kepada mereka, "Pergilah kerja di ladang anggurku. Aku akan membayar kamu dengan upah yang berpatutan." Nampaknya tauke ini memerlukan lebih banyak pekerja untuk hasil tanamannya yang lumayan. Jadi dia keluar mengupah lebih banyak pekerja. Jam 9 pagi, masih ada pekerja yang masih belum diupah orang. Ini mungkin adalah kumpulan pekerja yang kurang berkebolehan sedikit seperti pekerja yang diupah jam 6 pagi tadi. Mereka masih menunggu untuk diupah oleh orang. Kenapa mereka masih menunggu di situ? Kerana pada zaman itu, semua pekerja hanya diupah secara harian, bukan macam sekarang. Jadi, jika mereka tidak diupah oleh orang, maka hari itu mereka mungkin tiada duit untuk beli makanan. Mungkin pada masa sekarang, ada antara kita tapak memahami perasaan pekerja pada masa itu. Sekarang, banyak orang tiada kerja. Ada juga tapak kerja sambilan secara harian. Tetapi pada masa itu, tak ada kempen bendera putih, ya. Tak ada duit, tak ada makanan. Tak ada bako makanan dari menteri, ya. Jadi, pekerja akan terus menunggu dengan harapan mereka akan diupah orang. Jadi, bila tauke tadi menyuruh mereka pergi ke ladang anggur untuk bekerja, pasti mereka amat gembira dan bersyukur. Apabila tauke itu berkata kepada mereka, akan membayar kamu dengan upah yang berpatutan, pasti mereka dan kita akan berfikir, akan dibayar secara purata mengikut bilangan jam bekerja, kan? Jadi mereka pun pergi seperti yang dinyatakan dalam ayat 5. Pada pukul 12 tengah hari dan juga pada pukul 3 petang, pemilik ladang itu melakukan perkara yang sama. Pada kira-kira pukul 5 petang, dia pergi sekali lagi ke pasar dan nampak beberapa orang masih menganggur. Dia bertanya kepada mereka, "Mengapa sepanjang hari kamu membuang masa tanpa melakukan apa-apa?" Mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja." "Jika demikian, pergilah bekerja di ladang anggurku," kata pemilik ladang itu. Jam 5 petang
dan masa bekerja tamat pada pukul 6 petang. Jadi hanya ada masa 1 jam untuk bekerja lagi. Pemilik ladang itu masih pergi ke pasar pada lewat petang, menunjukkan hasil tanamannya amat banyak sehingga tak terhabis untuk dikutip oleh pekerja yang telah diupahnya dari pagi tadi. Jika kita adalah mereka yang masih berdiri di pasar jam 5 petang dan tauke tadi suruh kita pergi ke ladang anggurnya, pasti kita akan amat bersyukur. Kita juga mungkin akan menjangka bahawa tauke hanya akan membayar kita 1/12 daripada upah harian kerana hanya bekerja selama sejam. Bukankah begitu? Namun, dalam ayat 8, pada petang hari, pemilik ladang anggur itu berkata kepada ketua para pekerja, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing, mulai dari pekerja yang datang terakhir sampai kepada pekerja yang datang awal sekali." Pekerja yang mula bekerja dari pukul 5 petang masing-masing menerima upah sehari sebanyak sekeping wang perak. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Sekiranya kita adalah mereka yang diupah pada jam 5 petang, maunya kita gembira sampai berlompat-lompat macam monyet. Dan sekiranya kita adalah pekerja yang diupah pada jam 6 pagi, melihat mereka yang bekerja 1 jam mendapat upah 1 keping wang perak, mungkin akan berfikir, "Wih, kita akan mendapat sebanyak 12 keping wang perak nanti." Tetapi dalam ayat 10, oleh itu pekerja yang diupah sejak pagi berharap mereka menerima lebih, tetapi mereka diberikan sekeping wang perak juga. Mana boleh begini? Mereka bekerja sepanjang hari di bawah matahari yang panas, tetapi menerima upah yang sama dengan mereka yang bekerja hanya sejam. Kalau kita adalah pekerja yang diupah jam 6 pagi tadi, apa perasaan anda? Macam tak adil, kan? Mesti mau komplain. Samalah dengan mereka dalam ayat 11. Apabila mereka menerima wang itu, mereka mula bersungut-sungut terhadap pemilik ladang itu. Ayat 12. Mereka berkata, pekerja-pekerja yang datang terakhir itu bekerja hanya 1 jam. Sedangkan kami bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari. Tetapi jumlah yang Tuan bayar kepada mereka sama dengan jumlah yang Tuan bayar kepada kami. Hari ini, rungkutan seperti ini macam sangat biasa kedengaran. Tak kerja, tapi gaji tinggi masih jalan. Tapak gaji buta. Tak tahu buat kerja, tetapi masih boleh naik pangkat lagi. Namun, beginilah jawapan tauke ladang itu. Ayat 13. Pemilik ladang anggur itu menjawab salah seorang daripada mereka, "Dengarlah kawan, aku tidak menipu kamu. Bukankah kamu bersetuju bekerja dengan upah sekeping wang perak sehari? Pekerja itu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tetapi mendapat upah sekeping wang perak untuk kerja sehari seperti yang telah dipersetujui siang-siang adalah lebih baik daripada langsung tidak dipanggil untuk bekerja di ladang anggur. Ambillah upah kamu dan pulanglah." Tauke itu menyambung, "Aku memang hendak memberi pekerja yang datang terakhir itu upah sebanyak yang kamu terima. Tidakkah aku berhak membuat sehendak hatiku dengan wangku sendiri? Mengapakah kamu cemburu kerana aku murah hati?" Tauke itu berhak untuk memberikan apa yang dimilikinya. Pekerja tadi macam cemburu kerana tauke itu murah hati. Terjemahan literal dari Alkitab Yunani ayat 15 adalah,
Atau adakah mata anda jahat bahawa saya baik? Sememangnya mata kita yang menyebabkannya menjadi masalah. Dalam Matius bab 6 ayat 23, tetapi jika matamu kabur, seluruh tubuhmu menjadi gelap gelita. Apabila kita menumpukan pada perkara-perkara di dunia, memberi perhatian kepada perkara-perkara di dunia, menilai material atau peribadi, dunia dalaman kita penuh dengan kejahatan yang gelap. Ayat 16, Yesus menyudahi dengan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mereka yang diupah paling lewat akan dibayar dahulu. Mereka yang diupah paling awal akan dibayar paling lewat. Ayat ini memerlukan kita memahaminya dengan berkaitan dengan bab terdahulu, di mana dalam bab 19 ayat 30, Yesus berkata kepada pengikutnya, tetapi banyak orang yang sekarang ini terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bab 20 ayat 16 adalah ulangan kepada bab 19 ayat 30, tetapi dalam urutan yang terbalik. Kesimpulan, selepas meneliti perumpamaan ini, apa bermain di fikiran anda sekarang? Ada yang mungkin berfikir, tak boleh ke tauke itu mengira dengan lebih tepat berapa pekerja dia perlu? Kalau dia mengupah semua pekerja yang diperlukan sekaligus, kan tak jadi masalah macam ni. Ada pula mungkin akan berfikir, tauke itu tak pandai. Kalau dia bayar pekerja yang diupah jam 6 dulu, lepas dapat upah, pekerja itu akan balik. Dan baru bayar pekerja yang diupah jam 5 petang. Tentu tak jadi masalah macam ni kan? Semua ini tak penting. Yang jelas, perumpamaan ini memberikan kita idea yang bertentangan dengan nilai duniawi. Penilaian dunia hari ini mengajar kita bahawa ganjaran setimpal dengan usaha kita. Penilaian dunia memberitahu kita bahawa keadilan adalah apa yang kita perolehi dan layak memilikinya. Hari ini, banyak kali kita berfikir macam Petrus. Kita memikirkan pengorbanan kita dan mengharapkan balasan daripada Tuhan. Kita telah mengorbankan banyak masa dalam pelayanan dan kita berharap Tuhan atau gereja akan memberi ganjaran kepada kita. Sekiranya kita tidak mendapat pengiktirafan atas pengorbanan kita, kita akan kecewa dan meninggalkan pelayanan kita. Perumpamaan hari ini menunjukkan nilai yang bertentangan dengan pandangan duniawi. Dasar ekonomi kerajaan Tuhan bukan berdasarkan berapa banyak atau berapa baik kita melakukannya. Pahala Tuhan tidak boleh diperolehi. Apa yang kita terima daripada Tuhan adalah rahmat dan kemurahan hati Tuhan. Sekiranya kita cemburu akan rahmat dan kemurahan hati Tuhan kepada orang lain, kita sebenarnya mempersoalkan keadilan dan kemurahan hati Tuhan. Sekiranya kita cemburu kerana rahmat dan kemurahan hati Tuhan kepada orang lain, artinya kita tidak bersyukur dengan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Kesimpulannya, ajaran perumpamaan pekerja di ladang anggur bukan tentang ganjaran. Ajaran perumpamaan ini memberi tumpuan kepada dua fakta. Yang pertama, mata yang jahat. Mata yang jahat bermaksud rasa cemburu, iri hati dan tidak bermurah hati. Dalam buku Amsal bab 20 ayat 22, mata yang jahat juga berselingkuh dengan tamak.
Jika kita melihat Tuhan lebih memberkati orang lain, apa perasaan kita? Adakah mata kita menjadi merah kerana cemburu? Adakah kita menjadi marah? Adakah kita mempersoalkan kenapa Tuhan memberkatinya sebanyak itu? Adakah dia layak untuk menerimanya? Ini semua adalah kerana penerima berkat itu bukan kita. Kalau penerima itu ialah kita, lain cerita kan? Pekerja yang diupah terdahulu merungut kerana tauke murah hati memberikan pekerja yang diupah terakhir 1 keping wang perak juga. Ataukah kita juga merungut seperti pekerja yang diupah awal pagi? Kedua, kebaikan tauke. Tauke ladang anggur itu murah hati. Rahmat Tuhan juga diberikan kepada kita dengan murah hati. Bukankah kita semua seperti pekerja yang diupah pada jam 5 petang? Kita menerima bukan apa yang kita patut. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan kerana apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan kerana rahmat-Nya sendiri, rahmat Tuhan. Bagaimana kita harus bertindak balas terhadap rahmat Tuhan? Kita mesti melayani Tuhan dengan penuh kesyukuran. Sepatutnya kita melayani Tuhan tanpa mengharapkan sebarang ganjaran. Kita harus melayani Tuhan tanpa membandingkan dengan orang lain. Kita harus melepaskan usaha untuk menjadi yang pertama dalam segala hal. Kita harus meniru kemurahan dan kebaikan Tuhan. Baiklah saudara-saudari sekalian, marilah kita sudahi dengan doa. Bapa kami di syurga, kami berterima kasih kepadamu kerana mengurniakan Tuhan Yesus kepada kami. Kami tidak layak untuk menerima rahmat-Mu, namun kamu telah memilih kami seperti tuan ladang memilih pekerja pada jam 5 petang. Ingatilah kami agar sentiasa bersyukur terhadap pemberian-Mu. Kami juga meminta ampun kepadamu sekiranya kami iri hati terhadap kebaikan dan kemurahan hati kamu kepada orang lain. Kami memohon kepadamu untuk memperingatkan kami. Bantu kami agar tidak mempunyai mata yang jahat. Bantu kami untuk bersyukur padamu atas segala pemberian-Mu. Bantu kami untuk bersyukur terhadap rahmat-Mu kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.